Polis sahkan 7 pemimpin parti pembangkang ditahan mengikut ISA. China setuju bebaskan semua 24 anak kapal pesawat perisai Amerika. Antara paparan penting Buletin Utama 11 April, pergaduhan di Kampung Medan, polis lancar gerakan buru 6 lelaki lagi. Kerajaan kenal pasti dalang yang hasut MTUC untuk berpiket. Berita utama bersama Azmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis hari ini mengesahkan 7 pemimpin parti pembangkang ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai berkata tindakan itu diambil kerana polis mendapat maklumat mengenai penglibatan mereka dalam kegiatan yang memudaratkan keselamatan negara, antaranya mempengaruhi rakyat, membudayakan demonstrasi jalanan dan perimpunan haram secara militan. Mereka yang ditahan ialah Muhammad Eza Muhammad Nur, 34 tahun, Chua Tian Chang, 37 tahun, Hishamuddin Rais, 50 tahun, Sa'ari Sungai, 43 tahun, N. Gopala Krishnan, 41 tahun, Raja Petra Raja Kamarudin, 49 tahun, serta Abdul Ghani Harun, 36 tahun. Tangkapan dan penahanan ini dilakukan kerana terdapat maklumat-maklumat mengenai penglibatan mereka dalam kegiatan yang boleh memudaratkan keselamatan negara. Pihak polis perlu menjalankan siasatan yang rapi di atas maklumat-maklumat tersebut. Mereka ditahan mengikut Seksyen 73-1 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dan boleh ditahan sehingga 60 hari. Katanya polis mempunyai alasan untuk menahan mereka mengikut Seksyen 8 Akta Keselamatan Dalam Negeri dan boleh ditahan sehingga 2 tahun. Jelas beliau, tindakan menggunakan ISA itu diambil setelah polis mendapati perbuatan mereka untuk menganjurkan perimpunan haram secara militan sebagai sesuatu yang serius. Adalah jelas aktivis reformasi sanggup melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar perlembagaan dan undang-undang demi mencapai matlamat mereka. Justru katanya polis akan memantau perkembangan yang berlaku dan menasihatkan orang ramai tidak mengambil bahagian dalam sebarang perimpunan serta demonstrasi yang bakal dianjurkan. Pada sidang media itu, Tan Sri Norian turut mendedahkan 12 perjumpaan sulit diadakan oleh kumpulan itu bagi mempengaruhi rakyat membudayakan demonstrasi jalanan dan perimpunan haram secara militan. Perjumpaan itu bagi menjayakan apa yang dipanggil demonstrasi besar-besaran pada 14 April ini. Antara perancangan terpenting gerakan reformasi dalam masa yang terdekat ini adalah untuk menganjurkan demonstrasi jalanan yang dipanggil Black 14 secara besar-besaran di Kuala Lumpur pada 14 April ini. Bagi mengelirukan pihak keselamatan, perhimpunan tersebut dipanggil Perhimpunan Penyerahan Memorandum Rakyat mengenai hak asasi manusia, di mana mereka merancang untuk mengumpulkan seramai lebih kurang 50,000 orang. Menurut Tan Sri Norian, pada akhir tahun 2000, polis mengenal pasti 2 pendekatan aktivis reformasi bagi mencapai matlamat mereka. Pendekatan pertama ialah dengan melibatkan diri dalam proses demokrasi yang normal serta sistem pilihan raya. Manakala pendekatan kedua pula ialah menerusi cara agresif yang juga akan digunakan oleh kumpulan itu. Melalui cara-cara di luar perlembagaan dengan mencetuskan demonstrasi jalanan secara besar-besaran dan bercorak militan menjelang pilihan raya umum 2004. Tan Sri Norian turut memberikan urutan kegiatan reformasi secara militan yang bermula sejak September 1998. Dalam tempoh 3 bulan terakhir tahun 1998, 28 aktivis reformasi yang condong pada gerakan militan ditahan mengikut Seksyen 73-1 Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tindakan polis itu berjaya meredakan keadaan. Namun pada pertengahan 1999, kegiatan itu muncul semula. Kali ini, gerakan militan itu berselindung di sebalik platform sebuah parti politik yang menjalankan kegiatan yang boleh mewujudkan ketegangan kaum. Ini dilakukan dengan menyemarakkan isu-isu perkauman dan keagamaan. Antara berita palsu yang disebarkan itu termasuk pengkristianan orang Melayu. Dakwah itu digunakan secara meluas pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri kawasan Lunas di Kedah tahun lalu.
Semua mereka adalah aktivis reformasi dan kebanyakan mereka juga adalah pemimpin Parti Keadilan. Muhammad Izzam Muhammad Noor adalah Ketua Pemuda Parti Keadilan Nasional. Dia berkelulusan Universiti Islam Antarabangsa UIA pada 1990 dengan jurusan ekonomi. Berusia 34 tahun, Izzam mendapat beasiswa kerajaan sepanjang pengajiannya itu. Dia dilantik sebagai Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1997. Pada pilihan raya umum 1999, Izzam gagal merampas kerusi Parlimen Shah Alam yang ditandinginya. Manakala itu, Tian Chua adalah naib Presiden Parti Keadilan Nasional. Dia pula mendapat pendidikan di Universiti New South Wales, Australia dalam bidang pertanian. Tetapi pada tahun ketiga, Tian Chua bertukar kepada bidang falsafah. Pada 1995, dia melanjutkan pelajaran peringkat sarjana di sebuah institut kajian sosiologi di Belanda dalam bidang perburuhan. Hishamuddin Rais pula adalah bekas pemimpin pelajar. Dia mengetuai gerakan pelajar berhaluan kiri semasa di kampus Universiti Malaya. Hishamuddin kerap menghasut pelajar menentang kerajaan dan kemuncaknya ialah dengan demonstrasi anti kemiskinan di Baling pada 1974. Bagaimanapun, apabila polis bertindak balas, dia melarikan diri ke luar negara dan membiarkan rakan seperjuangan yang lain merengkuk di penjara. Hishamuddin pernah mendapat suaka politik di Belgium dan United Kingdom. Dalam perkembangan berkaitan, polis kini diletakkan dalam keadaan siap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya perhimpunan haram maupun demonstrasi jalanan di Ibu Negara Sabtu ini. Menurut Tan Sri Norian, tiada permit dikeluarkan bagi menganjurkan perhimpunan seumpama itu. Perhimpunan itu boleh menjadi suatu perhimpunan haram sekiranya permit tidak dipohon dan tidak dikeluarkan. Dan saya menasihati supaya orang ramai tidak menyahut seruan yang sedemikian. Tan Sri Norian sebelum itu melancarkan 4 buah kenderaan pencegah rusuhan milik unit simpanan persekutuan FRU. Setiap sebuah kenderaan ini berharga RM2 juta. Dengan tambahan 4 unit kenderaan ini, FRU kini memiliki 11 kenderaan pencegah rusuhan. Kenderaan ini digunakan bagi menyuraikan demonstrasi, perhimpunan haram dan rusuhan. Dengan penggunaan kenderaan ini, pihak polis dapat mengurangkan pertempuran fizikal antara polis dengan perusuh. Ini secara tak langsung membolehkan polis menggunakan tindakan yang minimum terhadap perusuh dalam menguatkuasakan undang-undang. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, tindakan polis menahan 7 aktivis reformasi itu bertujuan mengelakkan keselamatan negara daripada diganggu gugat. Katanya penahanan itu bukan ditujukan kepada parti pembangkang tertentu. Parti pembangkang tindakan itu diambil terhadap individu-individu, sekumpulan individu yang berupa aktivis reformasi. Dan kebetulannya mereka adalah ahli parti pembangkang. Tambah Datuk Seri Abdullah adalah menjadi tanggungjawab polis menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang. Menurutnya, kerajaan menghargai peranan parti pembangkang dan sebagai tanda demokrasi, pembangkang diakui sebagai pertubuhan yang sah. Namun sekiranya pembangkang melanggar undang-undang, tindakan segera perlu diambil. Beliau berkata demikian sebelum mengerusikan mesyuarat jawatan kuasa disiplin UMNO di Ibu Pejabat UMNO Pusat Dagangan Dunia Putra petang tadi. Dalam pada itu, Perdana Menteri Sumber Manusia Datuk Dr. Fong Chan On percaya ada pihak yang cuba mempengaruhi Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan untuk terus mengadakan piket secara besar-besaran berhubungan caruman KWSP 12 Mei depan. Justru beliau meminta MTUC supaya tidak terpengaruh dengan hasutan golongan itu. Baru-baru ini kita dengarlah pihak pembangkang tekankan mereka terus pikir ni. Saya harap mereka tak akan dipengaruhi oleh nasihat tersebut. Datuk Dr. Fong menjelaskan hasutan pihak tertentu untuk terus mengadakan piket bertujuan memburukkan imej negara. Ini kerana pada tarikh berkenaan akan berlangsung Perhimpunan Hari Buruh Kebangsaan yang akan dihadiri Menteri Buruh ASEAN yang berada di negara ini bagi menghadiri mesyuarat Menteri Buruh ASEAN dari 8 hingga 11 Mei. Pada minggu kedua bulan Mei itu ada mesyuarat Menteri Buruh ASEAN
dan juga ada perhimpunan ahli pekerja, kita perlulah gunakan forum tersebut untuk mempertingkatkan imej negara kita sebagai sebuah negara di mana kita ada keharmonian dari segi suasana pekerjaan dan sebagainya. Kita apa jua berbeza pendapat, kita boleh bincang selesai. Jangan kita gunakan forum tersebut untuk jadukan imej ke maruah negara kita lah. Tambah beliau, kerajaan bersedia mendengar dan menyelesaikan masalah yang diketengahkan oleh MTUC. Datuk Dr. Fong sekali lagi mengulangi, konfrontasi dan berpiket bukan cara terbaik menyelesaikan masalah. Polis Selangor sedang mengesan 6 lelaki bagi membantu siasatan berhubung kes pergaduhan sehingga menyebabkan kematian di Kampung Medan dan kawasan sekitarnya Mac lalu. Mereka yang diburu itu mempunyai kaitan dalam 2 kes pembunuhan dan 1 kes mendatangkan kecederaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Mansur Ismail berkata, identiti ke-6 lelaki itu dikenal pasti hasil siasatan polis menerusi beberapa tangkapan sebelum ini. Mereka yang dikendaki ialah Muniswaran Murugaya, 24 tahun, alamat terakhir di nombor 103 Taman Medan Tambahan, Petaling Jaya. Maniraj Prabakaran, 23 tahun, nombor 139 Batu 10 Jalan Kelang Lama, Petaling Jaya. Muhammad Johari alias Mat Lutut, 27 tahun, nombor 60 Jalan PJS 2 Sengkang 27 Taman Indah Jaya, Petaling Jaya. Maznin Muhammad Saleh alias Arin, 20 tahun, nombor 209 Blok 3 Pangsapuri PKNS, Taman Datuk Harun. Jaslan Jamal alias Lan Laksa, 20 tahun, nombor 93 Jalan 12 Taman Datuk Harun. Dan Jeffrey Madun alias Jeffrey, 26 tahun, nombor 15 Blok 51 Rumah Panjang Batu 13 Puchong. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Ibu Pejabat Polis Petaling Jaya atau Ibu Pejabat Polis Selangor. Dalam beberapa pergaduhan di Kampung Medan dan kawasan sekitarnya bulan lalu, 6 orang meninggal dunia manakala lebih 30 cedera. Polis turut menahan lebih 180 orang bagi membantu siasatan berhubung kejadian itu. Semua pesawat Pilatus PC-7 tidak dibenarkan terbang sehingga ia disahkan selamat untuk digunakan. Ketua Lembaga Penyiasatan, Lieutenant Colonel Syamsuri Alias berkata keputusan itu dijangka diketahui selepas siasatan awal nahas pesawat PC-7 siap dalam tempoh 3 hari lagi. Laporannya bersama wartawan Ahmad Syahimi Muhammad Zabri. Menurut Lieutenant Colonel Syamsuri, siasatan awal itu penting bagi memastikan sama ada nahas berkenaan berpunca daripada aspek teknikal pesawat atau kesilapan manusia. Siasatan penuh berhubung tragedi itu dijangka siap dalam tempoh 2 minggu. Sekiranya siasatan mendapati nahas berpunca daripada masalah teknikal, maka semua pesawat PC-7 tidak akan dibenarkan terbang sehingga masalah itu diatasi. Menurutnya, semua komponen pesawat yang terhempas termasuk enjinnya akan dibawa ke Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kepala Batas untuk diperiksa. Kementerian Pertahanan mempunyai 38 pesawat Pilatus PC-7 yang digunakan untuk melatih juruterbang TUDM. 25 daripada pesawat ini ditempatkan di Kolej Tentera Udara Kepala Batas, manakala selebihnya digunakan di Pangkalan TUDM Kuantan, Pahang. Sementara itu, Lembaga Penyiasatan Nahas berkenaan yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Syamsuri Alias sudah memulakan siasatan tragedi. Beberapa anggota lembaga terbabit berada di lokasi kejadian sejak malam semalam. Nahas pesawat TUDM ini dipercayai yang ketiga berlaku di Dah Pendang selepas kejadian di Kapur Rambai dan Gua Kepayang beberapa tahun lalu. Kedua-dua nahas berkenaan turut mengorbankan pelatih juruterbang dan seorang jurulatihnya. Kerja-kerja mencari dan mengumpul serpihan bangkai pesawat dijalankan tanpa henti sejak petang semalam. Subah jentera pengorek turut digunakan untuk membawa keluar bahagian hadapan pesawat yang terbenam lebih 6 meter ke dalam sawah yang dipenuhi air. Usaha mencari agak sukar kerana tanah terlalu lembut, berlumpur dan berair. Pesawat pelatih Pilatus PC-7 ini terhempas di sawah kampung Kepala Parit Pendang kira-kira jam 4 petang semalam. Sebahagian serpihan pesawat seperti kipas, sayap, badan dan ekornya bertaburan dalam lingkungan 50 meter di kawasan ini ketika pesawat menjunam. Ketika nahas, Lieutenant Muhammad Faizal, 22 tahun dari Kolej Tentera Udara Kepala Batas sedang dalam latihan penerbangan solo. Allahyarham meninggalkan kolej berkenaan jam 2.57 petang dan kali terakhir perhubungan dibuat dengan menara kawalan ialah jam 3.38 petang. Sementara itu, tinjauan di bilik mayat Hospital Besar Al-Usta mendapati
Sanak saudara Allahyarham sudah menunggu bagi membawa jenazah pulang ke Kuala Lumpur. Sejak awal pagi, beberapa bungkusan plastik yang berisi cebisan mayat Allahyarham dibawa ke hospital ini. Setelah selesai dibersihkan dari lumpur, cebisan mayat kemudian dimasukkan ke dalam keranda. Sementara semua komponen pesawat malang terbabit mula diangkut keluar dari tapak nahas mulai jam 3 petang tadi. Ia diangkut menggunakan sebuah sampan yang ditarik dengan jentera pembajak ke tepi sawah kira-kira 1,000 meter. Kerja mengangkut komponen ini selesai sepenuhnya kira-kira jam 5.15 petang tadi. Komponen terakhir yang dibawa keluar ialah enjin pesawat. Ahmad Syuhami Muhammad Zabri untuk Buletin Utama. Dan petang tadi di Ibu Negara, jenazah Allahyarham Lieutenant Muda Muhammad Faizal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Kosas Ampang. Hadir bersama memberi penghormatan terakhir ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak diiringi Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Jeneral Tan Sri Ahmad Saruji Cik Ros. Jenazah Allahyarham Muhammad Faizal tiba di rumahnya jam 2.30 petang dan dikebumikan pada kira-kira jam 5 petang. Allahyarham juruterbang pelatih TUDM adalah anak kedua daripada 6 beradik. Kali pun kita standby tadi ya. Standby untuk kali. Okey. Kita letak elok. Pengam dah. Okey. Okey, yang pegang tadi ya boleh standby tadi. Okey. Kelewatan terima wajah, Proton minta maaf. Pergaduhan akibat salah faham di mana beberapa tiang bendera parti politik ditumbangkan di Kuala Terengganu 2 hari lalu dianggap sebagai remeh dan memalukan. Sebagai itu, beberapa ahli parlimen mahu masyarakat Melayu mengelakkan permusuhan sesama sendiri, sebaliknya menggunakan permuafakatan sebagai cara untuk mengatasi sebarang masalah. Petang Isnin lalu, seorang penyokong Parti PAS menebang 3 tiang bendera Parti UMNO di Kampung Tengah, Mengabang, Talipot, Kuala Terengganu. Lelaki itu mendakwa tindakannya itu kerana tiang bendera berkenaan dipasang di kawasan milik PAS. Kedua-dua pihak kemudiannya membuat laporan polis apabila rundingan yang dibuat gagal menemui penyelesaian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Muhammad Aris Fazillah Abdul Ghani, berusaha mendamaikan dua pihak bertelagah dengan menemukan mereka. PAS diwakili Pengerusi Jawatankuasa Syura Rakyat JSR Kampung Tengah, Abdul Rahman Embong, manakala UMNO diwakili Ketua Cawangannya Abdul Ghani Ismail. Kedua-dua pihak akhirnya bersetuju perkara itu tidak harus diperpanjangkan. Beberapa ahli parlimen yang ditemui hari ini berpendapat kejadian seumpama itu tidak seharusnya berlaku. Harus kita orang Melayu memikirkan bahawa kalau kita ada perbezaan pendapat mengenai dengan sokongan parti politik, kita rasa harus kita jangan terbawa-bawa sehingga menimbulkan satu fanatik dalam diri, dan ini akan menjejaskan masyarakat. Dan kalau dibiarkan akan menyebabkan kumpulan atau puak-puak ini menimbulkan semangat yang tidak boleh dikawal dan mungkin akan menjadi mula-mula pergaduhan yang kecil, tapi kalau dibiarkan akan menjadi pergaduhan yang besar. Jadi saya rasa perdamaian yang dijalankan itu adalah merupakan satu tindakan yang terbaik. Kita patut melihat Kerajaan Terengganu menenangkan penyokong-penyokong mereka dan membantu pihak polis supaya membenarkan orang-orang UMNO mempraktikkan hak demokrasi mereka, menanam dan menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada parti mereka. Kerana kita tidak menahan pihak PAS untuk berbuat demikian, mengapa tidak pihak UMNO? Dakwaan PAS wang ihsan yang disalurkan kepada rakyat Terengganu adalah haram satu helah politik. Malah bagi golongan ulama, dakwaan itu menyimpang daripada hukum syarak dan perundangan Islam. Sebaliknya, tindakan itu dilihat usaha terbaru PAS yang cuba meracuni pemikiran rakyat supaya membenci kerajaan pusat.
Buletin rasmi Kerajaan Terengganu Warta Darul Iman bertarikh 22 Januari menyiarkan temu bual akhbar Straits Times Singapura dengan Menteri Besar Hadi Awang. Pada temu bual itu, Hadi mengakui wang ihsan yang disalurkan kepada rakyat adalah haram. Kenyataan ini merupakan kenyataan politik. Saya melihat telah terlalu banyak dah masyarakat kita di Malaysia berpecah dan menjadi mangsa disebabkan oleh pertikaian politik begini. Dan pertikaian politik begini malangnya dikaitkan soal akidah, soal hukum hakamnya. Dan apakah benar begitu? Sebab itu seringkali saya bertanya, apakah orang yang sering bercakap begini bukan kata nak menunjukkan, tetapi memahami tentang konsep politik di dalam Islam itu sendiri. Perbuatan mereka adalah haram sebab mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini terkutuk dalam agama, tapi oleh kerana orang yang memulakan pandangan itu seperti saya kata tidak ada kelayakan agama dan dia sendiri tidak faham pun, hanya mungkin faham secara umum gitu saja. Tindakan pemimpin PAS itu sebenarnya bukan perkara baru. Malah ia diakui oleh bekas Setiausaha Dewan Ulama PAS Kelantan Wan Ismail Wan Ahmad. Menurut beliau, PAS sering menggunakan agama untuk kepentingan politik. Saya percaya orang PAS Terengganu terima kasih kepada Kajian Pusat kerana menyalurkan wang ini tu kepada mereka, dan dapat mereka menampung kesusahan terutama masalah pelajaran anak-anak dan sebagainya. Sementara itu, Menteri Besar Terengganu Hadi Awang yang ditemui petang tadi terus mempertahankan dakwaannya wang ihsan adalah haram. Kita mesti faham perkataan haram ini banyak apabila dia punya penafsirannya. Bahkan kerajaan sendiri berbanyak menggunakan perkataan haram, tanah haram, peneroka haram, pendatang haram, macam-macam, itu banyak. Dan kita perlu menilai dalam perkara yang haram ini, dia boleh menjadi halal kepada orang yang berhak. Kepada orang yang berhak menjadi halal. Kepada orang yang tidak berhak, itu haram. Sementara itu, bantuan pendidikan wang ihsan itu dibelanjakan. Sementara itu, bantuan pendidikan wang ihsan itu dibelanjakan bagi membangunkan pelbagai keperluan masyarakat, terutamanya di luar bandar Terengganu. Antaranya pembinaan sebuah kolej komuniti di setiap kawasan parlimen di negeri itu. Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Idris Jusoh berkata 10 juta ringgit disalurkan bagi membantu pelajar menghadapi peperiksaan peringkat sekolah rendah dan menengah. Hampir 16 juta ringgit lagi disalurkan kepada lebih 20,000 pelajar pusat pengajian tinggi menerusi pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional dan beasiswa. Kita juga membantu kerajaan negeri, institusi kerajaan negeri. Saya kata-kata kita telah program ini telah memberi peruntukan sebanyak 40 juta untuk PUZA, TATI dan sekolah-sekolah menengah agama di bawah pembiayaan kerajaan negeri. Mereka juga tidak ketinggalan. Keseluruhannya semua rakyat negeri Terengganu mendapat nikmat daripada program pembiayaan wang ihsan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan basikal dan pakaian sekolah di Hulu Terengganu petang semalam. Orang ramai yang ditemui bersyukur dengan langkah kerajaan pusat yang terus membela nasib rakyat berbanding kerajaan negeri. Yang kadang-kadang kerajaan yang mengataskan ni, kita tengok dari segi pembangunan, daripada segi kebajikan rakyat tak terbela. Mana kalau tengok daripada sisi sekolah mana, macam tak ada perkembangan terbaru yang boleh dibanggakan, gitulah. Selain itu, pengagihan bantuan wang ihsan tanpa mengira fahaman parti disifatkan penduduk sebagai bukti ketelusan dan keikhlasan kerajaan pusat. Dari zaman ni dia duduk menetang, dia duduk kata bukan-bukan kepada kerajaan kita lah. Sekarang ni dia mari dia mari terima sama. Jadi dia kira dapat peluang ke dia lah. Saya rasa kalau tengok pada tu macam berat lah. Kita tu orang menyokong, maknanya dia orang menentang sama dapat. Jadi saya rasa itu pihak atasan boleh timbang lah. Sebenarnya raya bagi rakyat miskin, orang batuan bagi ni molek lah. Orang cakap saja tu, orang cakap masa dia dah. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank.
Pengguna yang telah membuat tempahan kereta Proton Waja tetapi belum menerima keretanya dinasihatkan supaya menghubungi balik wakil jualan dan memeriksa status tempahan mereka. Sumbangan itu juga Ketua Eksekutif Proton Tengku Tan Sri Mahalil Arif secara peribadi meminta maaf kepada mereka yang terpaksa menunggu lama sebelum memiliki kereta Proton Waja. Tindakan beliau itu berikutan rungutan orang ramai yang terpaksa menunggu lama sehingga 7 bulan bagi mendapatkan Waja. Menurutnya, Proton hanya berupaya mengeluarkan 5,000 unit Waja sebulan. Bagaimanapun, tempahan yang diterima melebihi pengeluaran. Proton juga tidak dapat meningkatkan pengeluaran pada masa ini kerana langkah itu memerlukan perancangan yang lama. Ia kerana kilang pengeluaran harus diperbesarkan dan vendor terpaksa mempertingkatkan pengeluaran. Bagaimanapun, ia sedang berusaha untuk memenuhi permintaan semua pelanggan. Tahap kecairan pasaran kedua bon tempatan yang rendah dijangka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan industri itu. Menurut Ketua Pasaran Modal Hutang bagi Asia Pasifik, Stephen William, ia berikutan minat pelabur yang kini memilih untuk melabur dalam bon jangka panjang. Menurut Williams, antara bon jangka panjang yang mempunyai kecairan tinggi ialah beberapa bon mutual dan pelaburan. Kekurangan kecairan hanya akan menjadi isu sekiranya kadar faedah tempatan berubah dan pelabur mula menjual bon mereka. Sementara itu, Pengarah Urusan Commerce International Merchant Bankers Berhad, Nazir Razak berkata, pasaran bon Malaysia kini berkembang pesat dari segi saiz dan kecairannya. Bon korporat tempatan kini mempunyai baki bernilai 240 bilion ringgit, manakala bon kerajaan pula bernilai 100 bilion ringgit. Kadar faedah yang rendah dan dasar diperkenalkan oleh Bank Negara akan membantu perkembangan pasaran bon tempatan. Laporan saham. Harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur hari ini ditutup tinggi berikutan pantulan semula teknikal serta belian terpilih bagi saham mewah dan teknologi. Indeks komposit naik 12 mata kepada 568. Indeks perusahaan turut meningkat 13 mata kepada 1084. Sejumlah 103 juta saham bernilai 276 juta ringgit diniagakan. Pada penutup, kaunter untung mengatasi rugi sebanyak 489 berbanding 137. 158 kaunter lagi diniagakan tidak berubah. Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup bercampur-campur berbanding beberapa mata wang utama dunia. Rakyat Indonesia dipenjara 40 bulan kerana melarikan 2.7 juta ringgit. Salam sejahtera. Pemain badminton nombor 1 negara Roslyn Hashim tidak perlu bertanding pada kejuaraan kecil seperti Piala Sudirman 28 April hingga 2 Mei ini. Roslyn yang juga juara terbuka Switzerland dan terbuka Jepun tahun ini hanya perlu menumpukan usaha untuk kejuaraan dunia di Sevilla, Spanyol 3 hingga 10 Jun depan. Jaminan itu diberikan Presiden Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Nazmi Saleh siang tadi. Ini adalah baik untuk Roslyn sebagai seorang pemain badminton bertaraf antarabangsa dunia. Jadi kalau pergi tournament yang agak sama taraf, saya tak gunalah. Pendirian Datuk Nazmi nyata berbeza dengan tindakan BAM yang pernah menggugurkan Rashid Siddiq hanya kerana enggan bertanding pada Piala Sudirman 1997. Rashid juga disekat daripada menyertai skuad negara pada Sukan Commonwealth 1998. Ternyata kelonggaran untuk membantu perancangan Roslyn menjadi pemain terkemuka dunia akan membawa hasil yang setimpal buat BAM. Datuk Nazmi ditemui selepas menghadiri majlis menandatangani perjanjian penajaan Sukan C ke-21 antara Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Nestle Malaysia. Syarikat itu menaja RM1 juta dalam bentuk barangan dan wang tunai untuk Sukan C September depan. Nestle diwakili pengarah urusannya Ozel Lopez.
Usaha Roslin mencapai tahap terbaik dunia akan turut dibantu Kementerian Belia dan Sukan. Menterinya Datuk Isyamuddin Hussein turut memuji usaha Kelab Nusa Mahsuri mencungkil bakat di peringkat negeri. Menurut Datuk Isyamuddin, lebih ramai pelapis perlu diketengahkan agar negara tidak ketandusan pemain untuk masa depan. Justru cara yang paling berkesan ialah mengenal pasti bakat muda. Antaranya, usaha yang dilakukan Kelab Profesional Nusa Mahsuri mencungkil pemain mengikut 7 zon negeri seluruh Malaysia sejak 1998. Mungkin orang anggap sebagai mustahil anak-anak bangsa Malaysia dapat menjuarainya, tetapi mereka telah membuktikan bahawa ianya boleh dilakukan. Dan sesungguhnya kalau sekira kita gemeling tenaga dan usaha. Sementara itu, pemain Nusa Mahsuri Roslin Hashim menghadiahkan raket yang digunakan ketika menjuarai Terbuka Jepun Ahad lalu kepada Datuk Isyamuddin. Kementerian Belia dan Sukan pula berjanji menyokong penuh pemain seperti Roslin Hashim dalam memburu kecemerlangan di peringkat dunia. Mungkin dengan cara ni lah saja yang dapat saya mampu beri kan, selain daripada kejayaan-kejayaan yang saya kecapi. Roslin bersama jurulatih Misbun Siddiq serta adik-adiknya hadir menyaksikan penyerahan penajaan oleh syarikat barangan sukan Yonex. Orangnya tidaklah begitu tinggi apatah lagi bermain selaku penyerang, tetapi ketinggian yang sederhana tidak menghalang Sapian Abdul Wahid bertindak cemerlang menjaringkan 3 gol menerusi tandukan. Lebih bermakna 3 gol itu dijaringkan menentang Selangor di Stadium Shah Alam sekaligus membantu pasukannya Terengganu mendahului kedudukan Perdana 1. Ikuti aksi Sapian serta gol yang dijaringkan dalam beberapa perlawanan malam semalam. Reaksi berbeza daripada penerima anugerah olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2000 malam semalam. Ahli Bina Badan Negara Sazali Abdul Samad jelas nampak yakin dengan kejayaannya. Namun tidak bagi Norasila Muhammad Khalid yang nyata terkejut. Bagaimanapun kedua-duanya memiliki keazaman sama mengekalkan kecemerlangan selepas meraih anugerah prestij itu. Sazali mengetepikan 13 calon lain termasuk pemain skuash nombor 1 negara Ong Beng Hee. Kali terakhir atlet Bina Badan memenangi olahragawan kebangsaan ialah pada 1986 menerusi Malik Noor. Pengorbanan saya selama lebih 12 tahun telah membuahkan hasil buat diri saya maupun pelbagai pihak yang lain kan. Tapi saya rasa bersyukur apa yang telah saya capai selama ini, itulah usaha dan pengorbanan saya. Bagi Norasila Muhammad Khalid, meskipun tidak menduga dipilih, anugerah olahragawati kebangsaan satu pengiktirafan yang tidak ternilai. Sangat bermakna dan akan memberi dorongan untuk saya untuk berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi, dan insya-Allah saya akan cuba untuk mengekalkan pingat emas saya di Sukan C di Malaysia tahun ini. Selain piala dan sijil, kedua-duanya turut meraih RM10,000. Anugerah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Bintang hoki Chua Boon Huat dan pemain skuash Tricia Chua pula memenangi anugerah olahragawan dan olahragawati harapan. Skuash turut memenangi anugerah pasukan lelaki kebangsaan. Tiada pemenang bagi pasukan wanita. Bagi anugerah khas, 3 terpilih. Mereka ialah bapa bekas atlet negara Istiak Mubarak, Mubarak Ahmad Shah Muhammad, Datuk Kamaruddin Abdul Ghani daripada Equestrian dan Karamjit Singh.
manakala anugerah kepimpinan sukan dimiliki dua tokoh. Mereka ialah Presiden Gabungan Lumba Basikal Asia, Datuk Seri Darshan Singh, dan Presiden Persatuan Bina Badan Malaysia, Datuk Wira Gan Boon Leong. Jago skuash negara Nicole Ann David meneruskan saingan ke suku akhir terbuka Milo 2001 setelah menewaskan Iman Al-Amir dari Mesir petang tadi. Bagaimanapun, dua pemain negara lain, Teresa Chua dan Sharon Wee, terkandas di pusingan pertama. Nicole, juara bertahan, hadir sebagai pilihan ke-6 kejohanan. Pemain Mesir Iman Al-Amir nyata cemas dengan aksi pantas Nicole. Set pertama Nicole menang 9-6. Dan ketika Nicole sedang mendahului 7-2 pada set kedua, Iman Al-Amir menarik diri akibat kecederaan kakinya, sekaligus memberi laluan untuk Nicole mara ke suku akhir esok. Sebelum itu, Sharon Wee gagal mempamerkan permainan baiknya. Sharon tewas kepada pilihan pertama dari England, Cassie Campion, 9-1, 9-2, 6-9 dan 9-3. Begitu juga dengan seorang lagi pemain negara, Teresa Chua. Teresa tewas kepada Wendy Maitland dari Scotland, 9-5, 8-10, 2-9, 9-4 dan 9-6. Sekian dari Meja Sukan untuk malam ini. Laporan luar negara bersama Azmi dan Azizah akan menyusul. Saya Faisal Ismail mengucapkan salam hormat dan selamat malam. Berita luar negara, China akhirnya bersetuju membebaskan 24 anak kapal pesawat perisai Amerika Syarikat yang ditahan di Hainan. Kementerian Luar China pada sidang media jam 7 petang tadi berkata semua anak kapal, 3 daripadanya wanita, dibenar meninggalkan Hainan setelah selesai menjalani prosedur ditetapkan. Tindakan Beijing itu berdasarkan kesediaan Amerika Syarikat memohon maaf kepada kerajaan dan rakyat China. Kesediaan Washington itu dinyatakan Duta Amerika ke Beijing, Joseph Bruher, menerusi sepucuk surat kepada kerajaan China. Beijing bagaimanapun menegaskan perkembangan terbaru itu tidak bermakna berakhirnya krisis yang tercetus sejak 1 April lalu. Antara fakta lain yang perlu diketengahkan, pencerobohan pesawat Amerika ke ruang udara China serta pendaratan haram pesawat Amerika. Beijing juga mahu Washington menjauhi ruang udara China, menghentikan intipan ke atas Beijing selain mengambil langkah sewajarnya bagi mengelak kejadian sama berulang. Kejadian seorang remaja kulit hitam ditembak mati oleh polis ketika cuba mengelak daripada ditahan terus mencetuskan kemarahan penduduk Ohio, Amerika Syarikat. Mereka mendesak supaya polis yang membunuh Timothy Thomas, 19 tahun, 4 hari lalu, diheret ke muka pengadilan. Sebagai itu, pihak berkuasa Ohio meletakkan anggotanya dalam keadaan bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Pihak berkuasa terpaksa melepaskan tembakan peluru getah serta gas pemberih mata bagi meleraikan perusuh yang bertindak liar. Dalam kejadian Sabtu lalu, Thomas yang tidak bersenjata ditembak oleh polis apabila cuba mengelak daripada ditahan dalam sekatan jalan raya. Polis mendakwa Thomas melanggar undang-undang trafik apabila memandu tanpa lesen. Peristiwa itu meningkatkan ketegangan di Ohio kerana sejak November lalu, 4 lelaki kulit hitam ditembak mati oleh polis. Peguam bela bekas pemimpin Filipina Joseph Estrada hari ini memfailkan petisyen menangguhkan sebarang pengeluaran waran tangkap ke atas anak guamnya di Mahkamah Anti Rasuah Sandigan Bayan. Pasukan peguam bela juga meminta mahkamah berkenaan mengarahkan pendakwa raya menarik balik tuduhan menyeleweng terhadap anak guamnya itu. Tuduhan yang boleh membawa hukuman mati itu dikatakan seharusnya diteruskan jika siasatan awal ke atasnya berjaya membuktikan pembabitan beliau. Tindakan pasukan peguam bela Estrada itu menyusul sehari selepas Mahkamah Agung Filipina menolak rayuan kedua bekas pelakon filem itu untuk terus berkuasa dan diberi kekebalan sebagai presiden. The court resolved to deny for lack of merit the second motion for reconsideration dated 4 April 2001 filed by Sagisag, Carao and Associates for petitioner, praying for the reconsideration of the decision dated 2 March 2001, considering that a second motion for reconsideration is a prohibited pleading. Tambahnya, Estrada seharusnya mengenengahkan rayuannya itu kepada Mahkamah Anti Rasuah di Sandigan Bayan. Mahkamah turut menolak petisyen oleh Estrada untuk menghentikan siasatan jenayah ke atasnya. Mahkamah Agung Republik berkenaan juga memutuskan tidak akan lagi melayan sebarang rayuan Estrada. Sementara itu, Estrada memberi alasan tidak mempunyai masa yang cukup untuk membuktikan beliau tidak bersalah berikutan keputusan kerajaan mempercepatkan perbicaraan. Estrada, 63 tahun, dibicarakan Rabu lalu atas dakwaan rasuah membabitkan $82 juta Amerika
sepanjang 31 bulan pemerintahannya. Dakwaan rasuah itu difailkan pendakwa raya di Mahkamah Anti Rasuah Sandigan Bayan 24 jam selepas Mahkamah Agung menolak rayuan pertama Estrada. Di Pakistan, tunjuk perasaan secara aman bagi mendesak kerajaan menangani masalah keputusan air di wilayah selatan Sindh dicemari keganasan apabila penunjuk perasaan bertempur dengan polis. Serentak itu, polis terpaksa menggunakan belantan dan gas pemerih mata bagi meleraikan penunjuk perasaan yang berhimpun di luar kediaman Gubernur wilayah Sindh di Karachi. Polis turut menahan 90 orang. Tunjuk perasaan diadakan bagi menuntut kerajaan agar membuka empangan di wilayah Punjab untuk menangani masalah kemarau yang kian meruncing di wilayah Sindh. Ini adalah tunjuk perasaan terbaru sejak kerajaan tentera Pakistan mengharamkan semua siri tunjuk perasaan berbaut politik di negara itu. Dulux Weather Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat, juga tahan debu kotoran. Buletin utama malam ini berakhir di sini. Kami paparkan keunikan unit pengawal gajah di kawasan pedalaman Indonesia. Kumpulan gajah itu bagi membantu pihak berkuasa membantras pembalakan haram serta kepupusan gajah liar. Dengan itu, selamat malam. Selamat malam.